Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasulullah, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, dan jika engkau tidak melakukannya dengan menyampaikan semuanya, fama ballaghta risalatah, maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusannya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah jualah yang akan memeliharamu dari kejahatan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang kafir. Ayat ini menyuruh supaya Nabi SAW menyampaikan semuanya. Jangan ada sesuatu yang masih disimpan. Sampaikanlah biar apapun keadaannya. Nabi disuruh supaya menyampaikan selepas daripada membicarakan sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi yang suka menambah fitnah, dan mereka mempersendakan Islam, mempersendakan Nabi, mempersendakan orang mukmin, dan mempersendakan Al-Quran. Hatta Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun mereka mengatakan Tuhan sudah lemah untuk memajukan Bani Israel. Ghullat aydihim, tangannya sudah terbelenggu. Jadi semuanya ini kata-kata yang cukup menyakitkan hati Nabi SAW sebagai seorang pendakwah. Seolah-olah Yahudi ini semakin diajar, semakin disebarkan Islam, semakin keras hatinya dan tidak bergerak. Oleh itu Nabi SAW diperingatkan supaya jangan mengambil kira hal-hal yang seumpama ini dalam menyebarkan dakwah. Jika hal-hal yang remeh-temeh ini diambil kira, maka sudah tentu dia akan membantutkan perjalanan. Dakwah tidak akan bergerak. Oleh itu, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang disampaikan, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Sampaikan. Allah tetap memelihara daripada sebarang kejadian jahat, daripada sebarang kejahatan yang dirancang oleh orang-orang Yahudi untuk melakukan sesuatu terhadap Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas. Banyak sumber-sumber riwayat yang menyatakan sebab nuzul, sebab turun bagi ayat ini. Kita ambil satu sajalah di antara yang banyak-banyak itu, yang diriwayat daripada Jabir ibnu Abi Hatim, daripada Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir, setelah ketika tatkala Nabi SAW melancarkan satu peperangan Zatir Riqa', memerangi kaum Ibn Anmar, Bani Anmar. Nabi SAW berehat di bawah sebatang pokok di ladang Zatir Riqa', pokok tamar. Nabi berehat di tepi sebuah perigi. Kakinya mengholor ke bawah, kerana pada ketika itu barangkali Nabi pun sudah penat. Pada ketika itu seorang lelaki daripada Bani Najjar mengancam Nabi dan memberitahu kepada sahabatnya. Dia kata, la aqtulanna Muhammadan, saya akan bunuh Muhammad. Sahabatnya bertanya, bagaimana kamu nak membunuhnya? Bagaimana? Dia kata ada satu jalan yang dia fikir sekarang ni. Dia akan berpura-pura berjumpa dengan Nabi, bersalam dengannya, kemudian minta nak lihat, nak tengok pedang. Apabila dia beri, kata akan bunuh dengan pedang tu juga. Kata kawannya, baiklah, kalau kamu ada rancangan, silalah.
Lalu dia pun mendekati Nabi SAW dan meneruskan perancangannya. Dia kata, wahai Muhammad, hari ini saifak, tunjukkan saya pedangmu, saya nak tengok, katanya. Nabi pun beri, sebab nampak kawan ni pada lahirnya nampak betul minta nak tengok sungguh pedang. Nabi beri. Bila Nabi beri, pegang sebaik saja dia pegang tangannya menggelentar sehingga jatuh pedangnya daripada tangannya. Ni hak orang cari ni, orang cari ilmu macam ni ilmu tafsir ni, dia nak cari ilmu macam ni. Baik saja Nabi beri, bergelentar pedangnya ini, tangannya jatuh. Nabi SAW bersabda, qad halallahu baini wa bainak, sesungguhnya Allah menghalang aku daripada kejahatanmu untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadapku, katanya. Lalu ayat ini diturunkan supaya Nabi SAW jangan takut kepada ancaman yang seumpama ini. Allah yang akan memeliharanya pada saat-saat akhir. Tetapi nampaknya pertolongan Allah ini sudah sampai pada peringkat detik-detik yang terakhir. Detik-detik yang terakhir, dia tidak menggagalkan cita-cita, dia tidak menggagalkan laki-laki itu untuk mendekati Nabi dan terusnya berpura-pura dan meminta pedang, semuanya telah berjaya. Tetapi pada saat-saat akhir, Allah Subhanahu wa taala melindunginya daripada ancaman itu. Satu riwayat, dan banyak lagi riwayat yang lain menyatakan Nabi SAW tidak bertabligh. Banyak ada perkara-perkara yang tidak disampaikan oleh Nabi, dan bila turun ayat ini barulah Nabi SAW menyampaikan separuh semuanya. Iaitulah kata orang Syiah, yang disampaikan oleh Nabi itu ialah wilayatu Ali. Wilayah Ali maknanya kepimpinan Ali yang disampaikan itu. Sebelum daripada ini tak beritahu pun. Itu kata orang Syiah. Tapi itu mereka lah, dalam kitab-kitab mereka ada menyebutkan begitu. Dan ada riwayatnya yang dikemukakan oleh mereka. Ayat ini menyuruh Nabi SAW supaya bertabligh. Tabligh maknanya menyampaikan sesuatu yang diturun oleh Allah kepadanya. Itu namanya tabligh. Nabi kita SAW membawa tugas ini. Dan di antara nama-nama Nabi ini Muballigh, Al-Bashirun Nazir, Al-Muballigh. Muballigh salah satu daripada namanya, sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, iaitu bertabligh. Tabligh semua sekali. Jika ada sesuatu yang masih disimpan, ayat menyatakan fama ballaghta risalata, anda tidak lagi bertabligh. Kalau ada sesuatu yang masih disimpan, beritahulah semua sekalipun, jangan takut kepada risiko, kerana Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya. Bagaimana tabligh? Tabligh disuruh Nabi bertabligh sebab Nabi mengetuai ummah dan mengetuai setiap sendi dalam masyarakat. Semuanya pada tangan Nabi SAW. Dalam bahasa sekarang, peranan yang dimainkan oleh Nabi ini sekalian daripada tabligh dan sekaligus pemimpin politik. Politik merupakan sesuatu yang berada di kemuncak, dan di atas sekali ialah pemimpin. Siasah sebagai jalan, pemimpin sebagai qimah, kemuncak bagi sesuatu. Kemuncak. Jika pemimpin ini memenuhi sudut-sudut pimpinannya ini dengan dakwah, maka akan habislah semua dakwahnya itu. Dakwah tidak akan hanya di dalam masjid, sebab masjid salah satu daripada sudut yang kecil saja dalam kepimpinan. Tetapi mahulah setiap sendi dalam masyarakat, dalam pentadbiran ini ada padanya unsur tabligh dalam semua perkara. Jadi oleh kerana itu akan sampai habislah apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat. Inilah yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Tabligh ini bukan setengah-setengah tempat saja, di dalam masjid, di kalangan orang Islam, di kalangan bukan Islam tidak, dalam institusi yang berkaitan dengan agama saja, yang di luar tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi semua sekali atas sifat Nabi sebagai pemimpin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pemimpin, sebagai pemimpin, sebagai nabi, sebagai rasul, dia ada tempat masing-masing. Qaid sebagai pemimpin ada pada tempat yang sesuainya dinamakan pemimpin. Rasul satu tempatnya, utusannya daripada Allah, nabi pula. Tapi semuanya itu adalah menterjemahkan
apa yang diperintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya baginda menyampaikan kepada umatnya apa yang diturunkan kepadanya. Di medan perang sebagai seorang rasul dan sebagai seorang pemimpin, sebab dia mengarah kedudukan askar, kedudukan tentera yang melakukan perjuangan. Nabi mempunyai kuasa penuh dalam menentukan ya ataupun tidak sesuatu keputusan yang dibuat olehnya. Nabi boleh membuat keputusan pada ketika dalam perang, dan keputusan yang merupakan syariat, merupakan undang-undang dan peraturan segera. Ayat menyatakan, ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Dalam setengah tempat disebutnya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Di sini bukan atas nama nabi, tapi atas nama rasul, utusan Allah. Perintah ini atas nama rasul. Ya ayyuhar rasulu, wahai Rasulullah. Dia tidak sebut pula ya wahai Muhammad. Sebabnya wahai Muhammad ini berbau, dia punya keturunan, dia punya kabilah, dia punya Quraisy itu ada padanya. Tetapi atas nama Rasul ini untuk seluruh masyarakat. Tidak lagi bukan untuk orang Arab, tapi umum. Bukan untuk orang Arab, bukan pulanya untuk orang Mekah, bukan pula atas nama sifatnya sebagai Nabi, tapi atas sifatnya sebagai Rasul. Balligh ma unzila ilaika min rabbika, sampaikan apa yang diturun kepadamu daripada Tuhanmu. Yang diturunkan kepada Nabi ialah syariat yang diturunkan kepada Nabi. Tidak diturunkan kepada Nabi perkara-perkara yang berupa adat tidak diturun. Perlu dibezakan di antara Nabi sebagai Rasul dan Nabi sebagai orang Arab. Nabi sebagai orang Arab, dia tertakluk kepada adat orang Arab. Nabi tidak menyalahi adat, malah adat yang baik, adat boleh dijadikan sebahagian daripada hukum. Al-adatu muhakkamah, adat boleh membawa kepada hukum, mesti diikuti. Sekalipun mengikuti adat itu tidak seperti mengikuti syariat yang berupa ibadat ini. Jadi beza. Pakaian Nabi ini adat. Bagaimana orang Arab pakai, dia pakai begitulah. Bagaimana Nabi orang Arab makan, begitulah Nabi makan. Sebab ini adat. Nabi terikat dengan adat itu. Nabi bila diberi kepadanya daging dhab, dimasak di rumah isterinya Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha, bila diberi makan kepadanya, Nabi kata, lam takun fi ardi qaumi, ini tak ada di sekitar kampung saya. Kampung saya di negeri Mekah tak ada, ini badui adalah ini. Oleh kerana itu Nabi tak makan. Nabi tak makan kerana makan minum adalah berkaitan dengan adat, kebiasaan di rumahnya. Dia tak makan. Tetapi seorang panglima tentera bersama dengan Nabi, panglima tentera Khalid bin Al-Walid, bila Nabi tak ada apa-apa, tak cakap apa-apa, Nabi Khalid bin Al-Walid pun dia tarik dia punya paha dah barangkalinya. Nabi suka sangat hadiahnya, berkawan dengan orang tak makan. Khalid bin Al-Walid. Dan memang pun tabiat tentera ni, yang kita tahu je lah, takkan boleh jadi tentera kalau memilih makan. Pergi perang tu tak boleh, yang ni tak boleh, tu sakit perut, ni sakit perut, tak boleh. Tentera apa punya? Tentera dia boleh sapu habis. Ini Khalid bin Al-Walid. Jadi kalau begitunya ayat ini menyatakan baligh, sampaikanlah ma unzila ilaika min rabbik, apa yang diturun. Maknanya ada sesuatu yang ada pada Nabi yang tidak diturun daripada Allah, iaitu perkara uruf, perkara adat. Perkara adat tidak mengapalah suka pakai pakaian Nabi, jika tak suka pun tidak mengapa. Dan ini juga menjadi antara masalah-masalah yang berbangkit dalam setengah masyarakat yang mengamalkan sunnah Nabi. Di antara contohnya makan dengan sudu gerpu, ini Nabi tak makan. Nabi tak makan atas meja, Nabi makan atas bumi, atas lantai. Macam mana ni sunnah Nabi, mau makan atas bumi, sunnah Nabi. Yang ni uruf, saya rasalah uruf dan adat orang Arab pada ketika itu. Kita tidak diminta supaya menjadikan uruf ini sebagai adat. Jadi dengan itu tidaklah menjadi sulit bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan inilah juga yang menjadi keliru bagi setengah orang, kalau nak ikut sunnah Nabi kena balik zaman unta. Tidak, unta itu uruf dan waktu itu. Sekarang ni
Jika Nabi ada sekarang, tapi Nabi tak ada lah. Jika Nabi bangkit, Nabi takkan guna kereta, takkan guna kuda. Tidak sama sekali. Silap jika kita memikirkan zaman Nabi, zaman kuda, kita tidak boleh memakai lagi kuda dan unta. Tidak, Nabi pakai kereta besar juga. Macam tu. Kemudian seterusnya, wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.